أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama sekali, marilah sama-sama kita mulakan kuliah kita pada malam ini. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakirna ma nasina. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkanlah kepada kami sesuatu yang kami tidak tahu berkenaan dengan syariat-Mu, dan tolong beri ingatlah kepada kami seandainya kami ini di kalangan hamba-Mu yang lupa. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali yang dimuliakan imam yang bertugas pada malam ini, yang berusaha, tuan pengurusi dan ahli jawatan kuasa, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita pun lama tak bertemu. Kita telah pun diberi cuti lebih daripada 6 bulan dah. Diberi cuti. Bukan kita bercuti, diberi cuti. Hari ini pun kita tengok keadaan beberapa negeri seperti di Sabah, ada tempat-tempat yang tertentu, dan juga di Kedah telah pun perketatkan pergerakan mereka atas sebab sebagaimana yang kita ketahui sebagai satu penjagaan untuk mematikan rangkaian penyakit COVID-19 yang kita ini masih lagi berada keadaan yang belum pulih sepenuhnya. Maka sebab itulah pihak pemerintah melanjutkan PKP pemulihan ini sehingga ke hujung bulan Disember ni. Penyakit, kita nak mengawal penyakit, macam itulah cara dia. Kalau orang sakit, katanya dalam dia nak sembuh tadi, dalam fasa pemulihan, maka dia tidak boleh drastik. Dia ada fasa-fasa dia sehinggalah keadaan itu pulih sepenuhnya. Jadi kita doakan mudah-mudahan keadaan ini tidak akan berterusan. Dan kita harap dengan doa kita semua sebagainya, perkara ini akan dapat diputuskan rangkaiannya lebih awal lagi, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita nak menyambung semula rujuk kepada kitab kita Penawar Bagi Hati. Ya, rujuk pada kitab kita Penawar Bagi Hati yang kita tengok dalam kitab Jawi ini dalam muka surat 20 dan 21. Ada kitab Rumi, mana ada? Ada dalam tu. Kita dah beli dah. Kita buat keluar. Dah beli dah. Kena buat keluar lah. Belah atas kanan tu. Atas kanan. Belah sana. Almari tu. Belah kiri. Atas belah kiri. Dia, kitab tu. Warna biru. Penawar Bagi Hati. Dah 6 bulan lebih dia duduk dalam tu. Kitab tu. Adalah kitab biru tu. Okey, rujukan kita kitab yang kedua pada menyatakan qalbun. Kita nak sambung. Iaitulah sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tu innallaha ta'ala
la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Muka surat berapa nanti tengok. Pasal kitab saya ni kitab Jawi, sana Rumi. Ada sudah yang disebut oleh pengarang ni. Kemudian qala musannif rahimahullahu taala, kemudian lazimkan olehmu akan memelihara jantung engkau tadi daripada segala kelakuan yang dicela, seperti takabur, riak, dan akan menghiasinya tadi dengan segala kelakuan yang dipuji seperti sabar, sifat merendahkan diri, kerana beberapa perkara. Yang pertama, kerana firman Allah, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Yang kedua, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum. Kita tengok baris yang ke apa ni kalau kita Jawi, yang ketiga. Wajib kita pelihara tadi, yang ketiga. Ada sudah. Dah lama kita cuti lagu tu lah. Terberhenti sekarang. Ada nah Tuan Haji? Yang ketiga, iaitulah qalbun, jantung tadi. Dalam ayat innallaha ta'ala bawah tu. Yang ketiga, kenapa kita wajib pelihara jantung kita tadi? Jadi disebut jantung, bukan jantung yang fizikal, tapi jantung yang bersifat rohani. Kan? Jantung bukan jasmani, rohani. Sebab kita dua 56 ya. Bukan surat 56. Ya. Okey, syukran. Jadi kita perbahasan kita ulang sedikit yang dulu kita sebut bahawa qalbun yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran sebagai indikator dia, menunjuk, iaitulah fi qulubihim marad fazadahumullahu maradah dalam surah Al-Baqarah. Jadi dibahaskan di sini bahawa yang dikatakan jantung tadi iaitulah bukan makna jantung fizikal tadi dalam ilmu tasawuf. Fokus dia kepada jantung yang kita sebut qalbun rohaniyun. Rohani. Kenapa? Kerana kita diberitahu oleh pencipta kita iaitulah Allah SWT, kita ini manusia ni ada dua unsur. Satu jasmani, satu rohani. Dua. Kan? Roh dengan jasmani, fizikal. Sebab kita dah diberitahu oleh Nabi SAW bahawa apabila cukup tempoh isikan kita tadi berada dalam kandungan ibu kita selama 4 bulan, maka Rasulullah beritahu, Allah perintahkan malaikat supaya tiupkan roh ke dalam kandungan ibu kita. Maka di situlah diberitahu tentang suratan kita tadi, rezeki kita, kemudian ajal kita, bahagia ke atau sebaliknya dan sebagainya. Maka semua perkara ini telah pun diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Cuma kita ni tidak tahu kan, ajal kita bila, rezeki kita banyak mana, siapakah jodoh kita dan sebagainya. Tapi semua tu secara umum kita tahu bahawa Allah telah menetapkan pada kita sejak azali lagi. Sebab itu perjalanan hidup kita ni Allah Ta'ala yang beritahu dalam Quran. Sebab dia yang mencipta alam ini, dia mencipta termasuklah kita. Maka dia beritahu tentang, dipanggil skrip ataupun jalan kehidupan kita ni, bermula daripada alam arwah, alam roh. Kemudian daripada alam roh kita berpindah kepada alam rahim, kandungan ibu kita. Bila dah sampai tempoh dia tadi, Allah Ta'ala yang menghendaki, maka Allah beritahu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Bahawa Allah lah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tidak tahu apa. Maka kita pun keluar daripada alam rahim tadi, berpindah kepada alam dunia. Inilah yang kita duduk ni, dunia. Jadi alam dunia ni Allah beritahu kita tadi perjalanan skrip kehidupan kita tadi, bahawa Allah Ta'ala kata allazi khalaqal mauta wal hayata
Allah Ta'ala lah yang menciptakan kematian. Mana kita di dunia ni kita akan mati balik. Kan? Mati dengan erti kata bahawa Allah tadi didatangkan roh, ditiupkan roh dalam kandungan ibu kita tadi. Sepada keluar tadi kat dunia ni dalam tempoh tertentu, maka sampai tempoh dia, maka roh tadi dikeluarkan balik daripada jasad kita. Maka kita sebut habislah dah, matilah tu. Kematian. Jadi roh tadi akan bergerak ke mana? Satu tempat yang dihimpunkan, yang diberitahu oleh Allah SWT, iaitu alam barzah. Alam barzah ni di antara alam dunia, alam akhirat. Maka berapa lama tempoh dia di alam barzah, kemudian kita pula setelah diberitahu, ditiupkan sangka kala yang kedua, maka manusia ini semua akan dibangkitkan semula. Satu tempat namanya mahsyar. Dan situlah ada berlaku penghisapan. Manusia akan dihisap segala amalan dia dan sebagainya, proses-proses dia, sehinggalah akhir sekali sama ada kita tadi, manusia tadi ditempatkan dalam syurga ataupun sebaliknya. Itu skrip dia. Kan? Ini disebut tu sebagai akidah. Kita belajar dalam bidang akidah. Mana kita tahu skrip kehidupan ni, ciptaan Allah SWT bagi kita. Jadi sekarang kita duduk di dunia. Jadi bila di dunia ni, maka Allah bekalkan kita tadi dengan ilmu pengetahuan. Sebab tu Allah suruh kita belajar. Menjadi kewajipan, sebab dengan ilmu tadi, maka kita dapat tahu keadaan tu. Lagu mana, apa yang berlaku dan sebagainya. Kemudian apa persediaan kita yang kita nak buat. Dan sebagainya. Sehinggalah kita akan berada disebut oleh Ta'ala. Alladhi khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang menciptakan kematian. Dan dialah Allah SWT yang menciptakan bagi kita tadi kehidupan di akhirat. Tujuan apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kamu ini akan diuji oleh Allah, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalan dia tadi. Surah Al-Mulk kan, terbaca tu ayat yang kedua. Jadi ini Allah yang beritahu pada kita tadi, mana jasad dan roh. Sebab tu dalam Al-Quran ni yang kita baca, ayat-ayat dia 1/3 daripada ayat Quran ini, 6,000 lebih tadi, iaitulah ayat-ayat saintifik. Bila sebut ayat saintifik, makna kita kena buat research, kajian. Sebab tu dalam bidang pendidikan tadi kita belajar sekolah rendah, sekolah menengah, kemudian naik peringkat menengah atas, IPTA. Jadi bila masuk IPTA, dia dah suruh dah buat research. Kan? Kajian. Kita ambil kalau dalam peringkat tinggi tadi, degree pertama kan. Kemudian kita sambung buat master, kemudian buat PhD. Itulah cara Islam mengajar kita. Ulama-ulama dulu belajar bahawa Al-Quran ni dia mengandungi ayat-ayat yang kita supaya membuat kajian, research, ayat saintifik. Macam orang buat bisnes kan. Ambil degree kan. Sebab dia kena buat research. Tu dia, wa halallahu al-mai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Apa jual beli? Jual beli yang Islam tunjukkan tadi. Ada jual beli yang dibenarkan oleh syarak, ada jual beli yang diharamkan oleh syarak. Macam mana konsep jual beli yang diajarkan oleh agama tadi? Jadi kita boleh buat kajian-kajian ini dengan panduan yang diberikan oleh syariat Allah SWT dan juga yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam segi fizikal tadi, fizikal pun dia bagi pada dua yang kita sebut dulu. Nak ulang balik, bagi perangat balik. Kerana fizikal tadi dia ada dipanggil organ luaran, ada organ dalaman. Dia anatomi dengan fisio. Ada lagu mana kita tadi diajar dalam bidang sains. Kemudian roh pun macam tu juga. Roh pun ada komponen-komponen dia. Iaitulah dipanggil qalbun, disebut fuadun, kan? Dan sebagainya, disebut aklun, akal. Jadi ini komponen roh tadi. Jadi kita tadi nak memahami apakah yang dikatakan qalbun tadi. Yang dipanggil qalbun rohaniyun. Ini yang telah kita bincang pada siri yang lalu. Sebab qalbun rohaniyun dipanggil pusat kesedaran manusia. Inilah dia. Kan? Kita akan rasa ni, kita akan rasa sedih, suka, duka, berbagai-bagai bentuk perasaan tadi, ya, dan sebagainya. Itu yang berkaitan dengan kejiwaan.
Sebab itu dibagi dalam ilmu yang diajar kepada kita yang berkaitan dengan ruhiyah tadi, dipanggil ulumun nafsi. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kejiwaan. Ataupun dalam bahasa Latin disebut apa dia? Psikologi. Dah kan? Bagaimana psikologi Islam tadi? Mengajar kita tentang mengenali jiwa manusia tadi. Karakter dia, dan sebagainya, perangai manusia. Makanya, maka tu ilmu tasawuf. Dan tadi kita belajar ilmu akidah, kita belajar ilmu syariat, dan kita belajar juga ilmu tasawuf, ilmu akhlak. 3 serangkaian. Jadi yang ketiga, kita tengok situ. Kenapa kita tadi diminta supaya lazimkan olehmu memelihara jantung kau daripada segala kelakuan yang dicela. Apa kelakuan yang dicela tadi? Perangai-perangai yang tak molek lah. Jadi perangai tak molek ni lagu mana? Syarak tunjukkan. Apa dia? Disenaraikan listing dia. Perangai yang tidak molek. Betul pula sifat-sifat yang dipuji oleh syarak. Jadi perangai yang tak molek itu kita kena bagi yang ada kat kita. Jenis pemarah, jenis dengki, jenis apa lagi kan. Itu sifat-sifat yang dipanggil salbiah. Salbiah ni negatif. Itu dia. Yang negatif. Bila negatif tadi, maka kita nak hiaskan diri kita tadi dengan akhlak, sifat-sifat yang baik. Hias. Sebab kita nak hias dalaman kita. Luaran kita pakai pakaian, kemas, siap jam tangan, makeup, apa ni, rambut, sikat, dan sebagainya. Itu hiasan luaran. Tapi hiasan dalaman, iaitu memperbaiki akhlak tadi. Kita tadi, sebagaimana yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dikata yang ketiga, bahawasanya jantung itu adalah raja bagi segala anggota. Jantung kita yang bersifat rohani. Dia raja. Raja bagi anggota tadi. Diumpamakan tadi. Bandingan jantung ni. Kenapa? Dan segala anggota kita tadi, organ kita luar tadi. Tangan, kaki, mulut, mata, telinga, faras, perut dan sebagainya. Itu disebut sebagai anggota. Yang mana anggota itu mengikut ia akan perintah rajanya. Apa dia? Akal kita. Kan? Kita boleh berfikir apa nak tanya. Maka anggota itu diikutlah. Kita apa yang kita arahkan, sebagainya kita fikirkan tadi, maka anggota ini tanya akan mengarahkan kepada anggota-anggota tadi, sebut raja dah. Dan apabila baik jantung itu, nescaya baiklah anggota. Dan apabila jahat ia, nescaya jahatlah segala anggota. Jadi bagaimana kita nak baiki tadi? Perkara yang berkaitan dengan rohiyah. Sebab apa? Sebab kita ni, karakter kita ni, dia ada datang daripada sikap kita tadi, daripada faktor-faktor yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi SAW, iaitulah genetik, keturunan. Kan? Keturunan kita ni. Perangai-perangai kita ni kita mewarisilah daripada ayah kita, tok kita. Tu dari segi genetik, keturunan. Jadi keturunan tadi dari segi darah dipanggil nasab. Nasab ni daripada titihan darah tadi. Darah tadi pula nak ceritanya, bina tadi dia ada kait dengan pemakanan. You are what you eat. Kamu ialah apa yang kamu makan. Dah. Kan? Kalau kita makan benda-benda sumber yang haram, maka karakter dia lagu mana? Akan lahir. Kalau kita makan daripada sumber yang halal, maka bagaimana karakter tadi? Tengok. Kan? Sebab itu asal kita ni diberitahu. Sebab itu dalam Islam tadi dia suruh kita persoalan makan minum tadi kena perhatikan. Sebagai seorang suami yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, bila kita ni naklah kita tadi tahu nak beri nafkah kepada anak isteri kita tadi, mestilah kita beri daripada sumber yang halal. Kalau kita bagi juga ustaz daripada sumber yang haram, maka akan implikasi dia apa dia? Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min haram. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, fannar aula bih. Maka api neraka itu lebih layak bagi dia. Wala'azbillah.
Kan? Jadi kita jauh lah pasal Allah dah ajar kita lagu tu. Kita ni orang yang beragama. Kan? Orang yang beragama tadi, maka kita kena patuh kepada perintah Allah dan Rasul tadi. Sebab dia yang mencipta kita. Maka dia ajarlah kepada kita bagaimana cara kita nak maintain kan. Jaga treatment kita tadi. Kan? Body kita bukan body luar saja, dalaman kita, rohiyah. Maka kita hiaskan tadi. Maka disebut oleh Nabi SAW. Kenapa? Dalil daripada hadis Nabi yang bagi tahu tadi kepada kita. Mana kita kena jaga. Kalau baik tadi, jantung tadi, nescaya baiklah segala anggota tadi. Macam kita kata harta. Harta ni kalau orang baik yang menguruskan harta, dia jadi baik. Tapi kalau harta tadi diuruskan orang yang sebaliknya, maka digunakan harta tadi ke arah perkara-perkara maksiat. Kan? Sebab tu Rasulullah kata harta yang baik tadi datang daripada pengurusan orang yang baik. Kita. Maka nak lahirkan orang yang baik tadi lagu mana? Yang mematuhi syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah makna orang baik tu kita kata, oh dia tak pernah marah pun. Tak pernah marah orang. Bukan macam tu. Kan baru ni ada temu duga apa ni nak tanya Amir Gurga. Ada lagi kan pelakon apa ni, dah umur 84 dah dia. Dia dia orang tanyalah apa rahsia dia. Rahsia dia tak pernah marah. Kan tak pernah marah. Anak-anak dia, menantu dia. Jadi kita dari sudut pandangan Islam, marah ni dia ada benda yang positif, dia ada benda yang negatif. Dia tak boleh kita nak hilangkan semua, tak ada marah langsung kita tadi. Kan? Jadi dia ada benda-benda yang Allah ajar kita nak guna pakai dia. Macam mana sifat marah ni. Tapi kalau kita gunakan sifat marah tu tak kena pada tempat dia, maka dia keji. Tapi sifat marah tadi, kalau kita gunakan dia, kena pada tempat dia, dipuji. Kan? Orang hina agama kita, hina Nabi kita. Adakah kita nak senyum? Masalah gitu. Mana kita letakkan pada sesuai pada tempat dia tadi. Mana kena menzahirkan kemarahan tadi. Tanda kita marah. Sebab apa? Menghina agama kita, menghina Nabi kita. Itu. Kan? Tapi kalau orang marah kita, kena sabar. Kata kan? Jangan sabar. Jangan orang maki kita, kita maki balik. Sabar. Tahan diri kita tadi. Sebab apa? Sebab ada ganjaran pahala tadi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa Rasulullah kata? Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna fil jasad mudghah. Bahawasanya di dalam tubuh kita tadi ada seketul daging, mudghah. Ayat sains juga ni, mudghah ni. Islam ajar kita. Tengok dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-5. Bagaimana proses kejadian manusia tadi, Allah tunjuk tentang peringkat-peringkat dia. Ya ayyuhan nas, Allah kata, wahai manusia. Apa dia? In kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min alaqah thumma min mudghah. Itu dia. Jadi apa itu mudghah? Maka kita tengok dalam sains tadi. Nutfah tu apa dia? Ni semua dia turab. Allah Ta'ala kata, wahai manusia, sekiranya kamu ragu tentang adanya hari kebangkitan tadi, di akhirat nanti, fa inna khalaqnakum min turab. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya aku ciptakan kamu daripada jenis tanah, malaikat daripada nur, jin daripada api, manusia daripada tanah. Dah. Min turab thumma min nutfah. Kemudian daripada tanah tadi proses dia, maka daripada air mani, nutfah. Sudah, air mani, min nutfatin amshash, daripada air mani yang bercampur. Allah yang beritahu. Kan? Kemudian daripada air mani tadi dah bercampur tadi, summa min nutfah, summa min alaqah, maka air mani tadi akan terkumpul dalam satu tempat dipanggil alaqah. Alaqah ni rahim ibu kita, perempuan tadi. Kan? Dia duduk situ. Proses. Thumma min mudghah. Kemudian daripada air mani tadi, maka dia jadi proses tadi. Embryologi. Ketul. Apa ni kan? Proses tu. Siapa yang boleh cerita benda ni? 1400 tahun dulu. Kalau kita kata dari segi perkembangan sains zaman Nabi SAW, siapa yang boleh cerita tentang sains, ayat sains ni?
Kan? Nabi bukan saintis. Dia seorang rasul. Tapi yang mencerita perkara ni ialah pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia beritahu. Kan? Jadi bila dia beritahu tadi, mana perkembangan berlaku, maka orang mengkaji, tengok betul tak fakta Al-Quran ni. Kan? Jadi yang mengkaji tadi ialah ahli dia. Jadi bila ahli dia mengkaji tadi, dia tengok kebenaran, sama ada dia nak beriman ataupun tidak. Itu tu je. Kita pun macam tu juga. Bila kita mengaji tadi, kita nak beriman ke kita tak nak beriman? Maka Allah uji kita. Allah Ta'ala kata kan, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Wahai manusia, apakah kamu sangka sudah cukup kamu kata kamu beriman kepada Allah, sedangkan kamu belum diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah uji kita. Tengok keimanan kita lagu mana. Macam inilah skrip kan yang berlaku COVID-19 19 dan sebagainya. Skrip dia 5 sebab dia. Kan Allah uji kita, bila Allah tunjuk bentuk-bentuk ujian tadi. Bila Allah ajar kita, bila ujian tadi sabar, taubat. 2 perkara aja. Jadi ini dia beritahu tadi mudrah. Kan? Idza saluhat jasadu kulluh. Apabila baiklah daging ini, maka baiklah sekalian anggota tadi. Bagaimana cara nak baik tadi? Maka diberikan iman tadi. Iman tadi kita disuruh belajar. Kita tadi keimanan bil iman wal ilmu wal ma'rifat. 3 perkara. Beriman, betul, ilmu dan juga makrifat kita kepada Allah Subhanahu taala. Beriman tadi apa dia? Memahami rukun 6 tadi. Dia panggil rukun 6. Rukun iman. Betul, rukun Islam. Jadi begitu juga untuk apa? Mengajak manusia supaya memahami tentang perjalanan hidup manusia ni. Kita ni semua tadi yang nama manusia, begini skrip dia. Ya dah. Kan? Letakkan akidah dulu. Iman, Islam. Sebab itu kita pun hari ni, negara kita pun dulu masa sebelum merdeka kita dijajah, kemudian selepas merdeka. Kemudian kita tanya balik, bila rukun negara itu dibentuk? Apa sebab dia? Rukun negara. Orang tanya kan, rukun negara ada berapa? Orang Malaysia ni. Rukun negara ada 10. Oh tu dia. 10 tuan-tuan, sekolah mana tak tahu. Itu pengacara tu tanyalah dia. Sebutkan satunya daripada 10. Saya tak tahu. Tadi kata 10. Nak minta satu pun tak tahu. Jadi rukun negara tadi diletakkan ulama-ulama dulu, nak diletakkan paksi dia akidah. Apa dia? Percaya kepada Tuhan. Kan? Jadi percaya kepada Tuhan sebab apa? Sebab nak bagi tahu kalau orang tak percaya pada Tuhan, masalah. Maka dibentuk. Tadi dia letakkan asas tadi, national principle tadi, apa dia? Percaya kepada Tuhan. Sebab nak buang pahaman-pahaman etisme, komunisme. Sebab apa? Sebab rukun negara ni dibentuk pada tahun 1970. Ya, 1970, bila? Selepas berlakunya rusuhan kaum tadi pada 13 hari bulan Mei 1969. Kan? Jadi bagaimana nak menyatukan balik tadi? Diletakkan prinsip dulu, percaya kepada Tuhan. Kenapa? Kerana ada manusia yang duduk sini ni memang jenis ideologi dia tak percaya kepada Tuhan. Kan? Letak dulu. Kalau di Indonesia, dia letakkan national principle dia, apa dia? Pancasila. Kan? Pancasila tadi. Panca maknanya 5. Bahasa Sanskrit. Sila maknanya asas. Prinsip tadi. Maka disebutlah Pancasila. Sebab tu Piramli pun diambil juga apa ni? Pancasitara. Dah kan? 5 Pancasitara, 5 orang kan? Tu dah bahasa Sanskrit. Ya dah. Jadi Indonesia letakkan yang pertama, percaya kepada Tuhan yang Esa. Dia lagi spesifik. Kita percaya kepada Tuhan. Kan? Dia percaya kepada Tuhan yang Esa. Indonesia dah. Jadi ini asas untuk menyatukan manusia kan. Sebab itu dia ajak akidah, beriman, rukun iman, semua kena beriman. 6 perkara tadi. Rukun Islam, semua kena beriman. Sebab apa? Nak menyatukan kita. Dari segi kehidupan kita sebagai orang yang beragama. Yang kita faham, kehidupan kita tadi bukan di dunia, tapi ada lagi tempat yang kekal, namanya akhirat. Maka di dunia lah tempat kita buat amalan tadi. Untuk kita berjaya.
di akhirat nanti. Itu apa pengisian? Itu Allah Ta'ala suruh kita berilmu. Sebab dengan ilmu tadi, Allah Ta'ala kata, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Sebab apa? Tapi ilmu tadi umum. Tapi yang khusus tadi ialah ilmu syariat dulu. Lepas tu belajarlah apa? Engineering ke apa kan. Tapi base dia akidah tadi. Akidah, syariat dan juga akhlak. Tafadhal. Anak-anak kita, cucu kita. Kan? Supaya mereka tahu. Hidup di dunia ni untuk apa? Sebagainya. Supaya mereka tidak tersasar kehidupan tadi. Jadi inilah yang kita nak berikan kepada mereka tadi dari segi pendidikan. Jadi Rasulullah kata, wa idza fasadal jasadu kullu. Apabila rosaknya hati ni, kita panggil hati, jantung ni ruhiyah tadi. Maka rosaklah sekalian anggota yang lain. Habis. Pasal dia ikut arahan daripada raja tadi. Kan? Dipanggil raja. Kalau kita pula di peringkat negara tadi, di mana? Jantung negara. Jantung negara kita dalam demokrasi liberal berparlimen tadi, duduk di parlimen lah. Kalau baik orang sana, baiklah. Kan? Kalau orang sana je ni tak tahu macam mana apa ni. Habis tuan-tuan. Sebab di sana tempat memutuskan dasar tadi. Kan? Jadi begitu juga. Contoh, dia beritahu perbandingan. Tapi kalau dalam sistem tubuh kita, raja dia, jantung tu lah. Kan? Jantung. Nak ceritanya. Jadi ini disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iaitulah kita terjemuh daripada hadis ini yang diriwayatkan oleh Syaikhan daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Bila sebut Syaikhan ni, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Boleh tengok dalam kitab Bukhari dan Muslim. Hadis ni disebutkan oleh Nabi SAW. Artinya, bahawasanya ada di dalam tubuh itu sepotong daging, apabila baiklah ia, nescaya baiklah oleh tubuh semuanya. Jadi nak bagi dia baik tadi, ialah kita mesti kena beriman. Walaupun kita kata tadi dari segi genetik, macam benih. Pokok tadi, buah. Kalau buah tadi benih tu baik, dia akan tumbuh baik. Kan? Kalau benih tu tak molek, jadi buah dia tadi tak molek. Jadi benih tu. Jadi benih tadi macam mana kita nak jadikan benih tadi baik tadi. Sebab itulah dalam bab perkahwinan ni Rasulullah kata, apa dia? Tungkihul mar'atu. Dikahwini perempuan tadi adalah dengan 4 perkara. Kan? Rasulullah ajar. Lepas tu pula Rasulullah kata, nak cari pasangan tadi, pertama zatadin. Orang yang ada agama. Berpegang kepada agama. Kemudian seorang yang baik, yang datang daripada keluarga yang baik. Itu asas dia. Maka kita ikhtiar tadi, dia panggil usaha dan ikhtiar, kita kena carilah. Macam Nabi kata tadi. Sebab kita nak dapat benih tadi. Kan? Anak cucu kita, keturunan kita. Maka itu cara dia. Nabi ajar. Jadi kita buatlah. Nabi kalau kita dah macam ni, nak tanya, alhamdulillah, semua kita ni ahsani taqwim. Allah ciptakan ialah satu yang hebat, yang baik. Maka kita tadi, dalam keadaan tadi, kita boleh ubah balik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak mengubah nasib sesuatu kaum tadi, melainkan kita sendirilah yang mengubahnya. Diberitahu oleh Al-Quran sebagai indikator dia. Jadi kita pun ubahlah. Kalau kita tak molek dulu zaman kita ni kan. Jadi kita boleh ubah sebenarnya keadaan tu. Dengan usaha dan ikhtiar kita. Sampai kita mohon kepada Allah SWT. Janganlah kita kata, aku dulu jahat dulu, zaman muda buat begini. Jadi sampai peringkat dia putus asa dan kecewa. Ya, sedangkan Islam tak mengajar begitu. Islam kalau kita buat jahat setara mana pun, maknanya Allah tadi, sifat dia maha pengampun, maha pengasihani. Kita doa kan, imam doa tadi pun kita dengar kan. Allah tu maha pengampun, dia suka kita minta kepada dia. Tapi kita ni tak suka minta. Kita dah ingat kita minta macam geng-geng kita aja. Ya, sedangkan Allah yang suruh minta, berdoa kepada dia. Maka kita kena minta lah dengan doa tadi. Jadi dengan sebab itu dia kata di sini, nescaya dan apabila binasa, nescaya binasalah oleh tubuh itu semuanya. Maka Rasulullah kata, ala, sebagai tanbih. Tanbih ni peringatan untuk kita. Wahya, apa yang Rasulullah kata tadi,
Yang mudrah tadi, apabila baik, baiklah sekalian anggota. Apabila rosak, maka rosaklah sekalian anggota tadi. Iaitulah dipanggil al-qalbu. Itu dah. Kan? Pusat kesedaran kita ni. Qalbu. Qalbun. Qalbun ni sifat dia apa? Sifat dia bila nama qalbun ni, kita diberi faham bahawa qalbun ni maknanya mutaghayyir. Dia berubah-ubah. Sebab tu kita tengok saat macam ni, orang ni, saat macam ni, saat macam ni. Kan, perangai tu. Tapi nak maintainkan dia tadi, kita pasakkan dia dengan agama. Barulah. Kan, kita tadi, orang kata ada prinsip. Kan, kita tadi. Prinsip kita tadi ialah prinsip agama. Kita tadi, ada benda yang kita tak boleh, kita tetap berpegang. Ada benda tadi yang kita boleh. Ubah tadi, makna fleksibel tadi, tengok keadaan-keadaan tadi. Sebagaimana yang diajarkan kepada kita. Sebab itu dalam hukum syarak tu, dan syariat, ada wajib, ada haram, ada sunat, kan? Ada makruh dan ada harus. Tak lagi daripada 5 hukum ni. Jadi ini kita nak jadi baik macam mana cara dia. Maka pemakanan jiwa tadi ialah ilmu. Itu dia. Makanan rohani, makan jasmani, itulah nasi lemak, roti canai, kan, nasi Arab, apa semua. Itu makanan yang bersifat jasmani. Tapi makanan rohani ialah ilmu, pengetahuan tadi. Itu makanan ruhiyah. Sebab itu kita disuruh belajar, dan Nabi kata belajar ini long life learning. Daripada ayunan buai sampai liang lahat. Itu tempoh dia. Jadi kita pun dah pencen pun kena belajar lah. Kan? Sekarang ni pun ada nak bagi orang yang dah pencen belajar lagi apa? Open University. Boleh masuk. Kan? Sebenarnya Open University ni pondok dah lama buat dah. Kan? Pusat pengajian pondok dah lama. Dia buka Open University ni. Jadi Open University ni dipanggil pengajian secara talaki. Kalau kita tadi yang apa ni, ada 2. Satu nizami. Nizami ni sistem berkelas. Tapi kalau sistem talaki tadi dibuat macam ni lah. Ni talaki lah ni. Kan? Talaki semua ada kitab, kita baca dari muka ke muka dan sebagainya. Itu cara pengajian di pondok pesantren. Kan? Macam tu lah. Yang saya baca ni pun ikut ala pondok lah. Jadi tuan-tuan ni pelajar pondok. Kan? Pondok moden. Gitu lah. Tutorial. Kita ni belajar. Jadi sampai itulah waktu kita tadi belajar. Sebab apa? Sebab bila kita belajar tadi, makna kita ni macam inilah. Kalau kita tak belajar, maka kita akan ketinggalan. Sebab apa? Sebab sekarang ni nak tak nak benda tu tetap berlaku. Kan? Orang sebut ini norma baru. Bukan norma. Norma. Norma baru. Norma baru ni pengajian kita tengok. Kan? Kami di sekolah pun baru ni akhirnya kita buat. Dalam bidang IT tadi, minta cikgu-cikgu tadi boleh guna aplikasi. Ada WhatsApp, apalah semua kan. Sekarang ni pun nak periksa pun kita bagi budak-budak ni biasakan dengan apa dia? Iaitulah Google Form. Buat online. Mereka jawab periksa. Nak bagi. Kan? Bukan fizikal. Kita bagi secara online. Sebab apa? Nak bagi membiasakan budak-budak ni. Dah bunyi dah. SOP kan, kena patuh tu. Kita nak mendarat. Jadi kita mendarat. Jadi nombor baru ni kita buat live. Live ni tuan-tuan, kalau dekat Al-Kausar saya mengajar tu, dekat 1,300 orang tu duk follow katanya kan. So cik yang sini kita tak tahulah, mungkin kita boleh tengok followers dia kan. Tapi kalau Masjid Negara, saya kalau tiap-tiap bulan tu dia followers dia tak kurang 80,000 K. Untuk dah kan. Itu yang apa ni, ada lagi mungkin lagi tinggi lagi. Jadi kalau ramai ikut, kita janganlah apa ni, bubuhlah nombor akaun kan, surau Wangsa Melawati, nombor akaun. Siapa tengok tadi takkanlah tak boleh iBanking, norma baru kan. Hantar ajalah kurang-kurang RM1. Kalau 1,000 lebih tadi, semalam tu dah 1,000 lebih lah kan, seorang RM1 je. Tapi kalau nak bagi lebih, alhamdulillah kan, untuk surau, aktiviti surau, takkanlah mereka tak boleh kan. Bawah RM5 seorang, RM10 nak tanya. Kalau dia transfer tadi, akaun kan, ada dah bagi dah akaun tadi, dia transfer je lah, insyaAllah.
Itu kelebihan. Kalau ustaz tu tak betul pula, hantar FB tu, yang kuliah tu, dekat Jais. Supaya mereka tengok. Kan? Tak mana, tak kena. Lepas tu kalau orang yang tak lepas daripada kuliah ni, boleh mengulang balik. Kan? Jadi banyak norma baru ni. Benda-benda yang kita tadi tak sangka kita belajar lagu ni kan. Dalam keadaan begini, COD, ibu-ibu pun dah pandai dah online. Ya tak? Jual barang, nak order Lazada, Shopee apa semua. Boleh dah. Dah masa PKP dulu dia belajar tu yang rumah kosong tu. Kan? Habis dia jual barang-barang rumah online. Itulah. Nak dapat duit. Yalah. Jadi ni kita nak mendarat. Jadi yang keempat nanti kita akan bincang, iaitulah kenapa kita wajib melazimkan memelihara tadi jantung kita, bahawasanya jantung itu adalah tempat taruh bagi segala sifat-sifat kepujian seperti iman dan makrifah dan tawakal dan redha dan pengetahuan. Itu tempat simpan dia. Kan? Ya, sebab itulah kita tadi yang kita tanya tadi, tempat dia simpan ilmu apa semua. Sebab apa? Sebab bila kita meninggal, yang nak menjawab tadi, siapa dia? Ilmu tadilah, roh. Bukan jasad. Ya, sebab itulah orang tanya, ma rabbuka? Siapa? Itu soalan bocor, Ustaz. Ya, tapi dalam kubur yang nak jawab ni Rasulullah kata, iman kita. Itu dah. Kan? Iman kita yang akan menjawab. Kita dah pisah dah daripada jasad. Jasad dah habis dah. Kan? Otak kita semua dah binasa dah. Tapi roh tadi tak binasa. Jadi ilmu tadilah yang membantu kita untuk menjawab tadi soalan-soalan yang berkaitan dengan akidah. Ya, sebagainya. InsyaAllah kita akan sambung pada siri yang akan datang. Note kat situlah. Lagu itulah cara ngaji pondok ni. Berapa baris je ustaz baca ni? Sejam. Macam itulah. Pondok kena sabar lah. Kan? Ngaji kena sabar. Tak boleh. Kalau universiti senang je kan? Baca-baca. Tuan Haji faham ke tak faham? Tuan Haji. Tapi di pondok satu-satu. Kan? Untuk supaya anak-anak murid tadi balik nanti mereka boleh mengajar. Sebagaimana yang mereka dapat daripada guru-guru mereka tadi. Jadi insyaAllah. Boleh buka soalan ke? Tak boleh. Kena tanya pengurusi. Mana pengurusi? Kau ada nak tanya ke? Sebelum kita tangguhkan kuliah kita pada malam ini. Mungkin dah lama cuti ni dia tak sempat nak proses untuk soalan tu kot. Tak apalah, insyaAllah. Jadi kita berkongsi bersama dia, ayah-ayah dan ibu-ibu, tentang ilmu ini. Kita tak boleh kedekut dengan ilmu. Kita kena berkongsi supaya kita semua ni selamat dunia, selamat akhirat. Itulah jasa tok-tok guru dulu. Kan? Mereka tadi menyampaikan kepada kita daripada kitab-kitab para ulama-ulama yang hebat. Jadi kita berkongsi ilmu tadi. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapat ni, kita dapat memandu, mengurus kehidupan kita ke arah kehidupan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafatul madin dan surah wal asri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.